Sin orang tu jenis begitu. Kadang-kadang sampai bercakap pun tak boleh. Pasal dia mengumpulkan air liur tu. Nak telan pun takut, nak luah pun tak boleh. Orang pun bagi salam kat dia. Assalamualaikum ji. Dia pun jawab. Apa teruk benar je. Maknanya pasal apa? Pasal dia tak tahu, nak telan tak boleh, diluah mati mak, dimakan mati bapak. Lebih kurang begitu lah. Jadi kaedah dalam hukum syarak ni macam mana? So, air liur tidak dianggap sebagai bahan dari luar badan. Oleh itu, boleh saja mengumpulkan air liur dan menelannya. Dan ada juga orang yang sentiasa berludah, yakni dia takut bahawasanya dia tertelan, maka dia meludah. Sebenarnya menelan air liur tidak membatalkan puasa, kecuali air liur itu telah bercampur dengan saki-baki sesuatu makanan bekas yang tersangkut di celah-celah gigi. Dah tentu ada objeknya di situ. Kita pula main sedap juga ni. Tengah lapar ni Yop, kau makan seketul kecil tu pun kau rasa mengenyangkan. Ini nafsu kan. Jadi kita main dengan air liur, kita telan sekali. Jadi dah ada zat benda tu, dah tak boleh. Maknanya kalau air liur saja, dia bukan berasal daripada luar badan. Unsur-unsur itu bukan daripada luar badan, dalam badan. Itu tidak ada masalah. Jadi bolehlah mudah tu, tak payahlah sampai nak kita tampung dalam mulut kita kan. Begitu. Baik, soalan seterusnya. Pernah kawan saya tanya, batal tak puasa jika tertelan nyamuk? Tertelan nyamuk pula dah. Saya pun tak kerti nak jawab Ustaz. Katanya. Baik. Jika tertelan nyamuk dengan tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Ada ke fenomena ni kadang-kadang berlaku, tuan-tuan perempuan? Ada. Mana tahu teruk berbenar puasa, nunggu waktu berbuka puasa, lepas-lepas asar tu tak ada apa nak buat, dia pun mengangkat dagu, dia relax, tengah-ngah pula mulut. Tah macam mana ada pula nyamuk tu pula macam mana punya luah dunia ni dipilih dalam rongga mulut kita. Dia masuk dalam tu. Kan? Itu tak sengaja. Kita bukan pergi ambil macam cicak, kita tarik masuk ke dalam. Bukan. Maksudnya dia tak sengaja masuk ke dalam. Yang ini dibenarkan oleh syarak. Misalnya nyamuk yang terbang dan masuk ke dalam mulut yang ternganga. Begitu juga jika lalat sekalipun yang masuk, maka tetap tidak batal puasanya. Kan? Tapi agak-agak lah bro, lalat kan. Hijau pula lalat tu. Aduh hai. Okay. Baik, maksudnya tak membatalkan puasa, because dia tidak diundang masuk ke dalam. Bukan kita saja cekap macam cicak pula nak mencari mangsa, kita masukkan ke dalam. Itu batal lah. Baik, soalan seterusnya. Sebelum wuduk kita disunatkan bersiwak dan berkumur-kumur. Tapi kalau puasa, tak batal ke puasa kita Ustaz? Ni kadang-kadang fenomena ni pun berlaku juga. Di luar bulan Ramadan dulu, tak ada pula kita buat sunat-sunat ni kan? Tak ada. Nak basuh tangan 3 kali, kemudian kita nak kumur-kumur 3 kali, kemudian kita nak masukkan air ke dalam hidung 3 kali, yang merupakan sunnah-sunnah dalam berwuduk. Kita tak buat mungkin luar bulan Ramadan. Bukan tuan-tuan lah ni, orang lain ni aku cakap kita ni. Tapi masuk bulan Ramadan, kemeh betul kan? Cantik bro. Kita teruskan istiqamah buat sunat-sunat ni. Perkara-perkara sunat ni menampung perkara wajib, yang mana kalau ada lopong-lopong. Ini penting. Jadi kita buat sunat-sunat ni. Katakan Ustaz, itu sunat je Ustaz. Betul. Kita sunat ni kita kena buat begini. Kita kena anggap begini. Kalau tak buat, tak berdosa. Itu betul. Tapi kita kena buat begini. Congakkan balik. Zaman milenium 2020 ni kita cakap macam mana? Kalau tak buat perkara-perkara yang sunat, maka rugilah kita. Ambil perkataan merugilah orang-orang yang tidak buat perkara-perkara sunat tersebut, walaupun tidak berdosa meninggalkannya. Baik. Kalau kita berkumur-kumur dan bersiwak, memang merupakan satu tuntutan sunnah sebelum kita berwuduk. Tetapi dalam bulan Ramadan, berkumur-kumur dengan memasukkan air ke dalam mulut atau hidung, even though kita bersiwak dengan kayu miswak itu, tidak membatalkan puasa. Tetapi
hendaklah dikurangi sedikit agar air tidak masuk ke dalam rongga. Baik, congaknya begini. Kalau sunat 3 kali sahaja, basuh tangan 3 kali, kumur-kumur 3 kali, masuk air ke dalam hidung 3 kali, maka kebiasaan rutinnya memang ikut secara normalnya 3 kali. Jadi dalam bulan Ramadan buat 3 kali tidak ada masalah. Jangan pula di luar bulan Ramadan kita buat 3 kali, masuk dalam bulan Ramadan pasal kering berbenar, kita tambah pula lagi, kita ekstrakan sikit. Yang ini yang jadi makruh tu. Kerana makruh? Dikhawatiri masuk sesuatu atau air tersebut ke dalam rongga itu, kan kita memasukkan dalam rongga itu buka sehingga masuk ke dalam. Yang itu membatalkan puasa. Tapi kalau kita standard berkumur-kumur, kita 3 kali dengan tidak berlebih-lebihan, itu tidak menjadi masalah apa. Baik. Yang seterusnya, kalau boleh, walaupun tidak membatalkan puasa, tetapi ianya tetap makruh. Makruh hukumnya kalau dilakukan setelah gelincir matahari atau setelah masuk pada waktu zuhur. Itu terpulang pada tuan-tuan perempuan lah, kan. Bagi yang biasa buat tu, dia buat terus, dia rasa tak lengkap pula kalau dia tak buat. Tapi dia tahu dia buat tu kerana rutin dia dah buat sebelum ini. Bukan saja-saja untuk bersenang-senang, berseronok-seronok, kata orang, bukan untuk kata orang berlazat-lazat, bukan. Tapi nak buat kerana istiqamah. Baik. Soalan seterusnya. Bagaimana Ustaz jika kita puasa, kita mandi di kolam renang atau di sungai? Batal atau tak puasa? Ini dulu kat kampung-kampung berlaku bro, sis. Kita pun pergilah mengayuh bersikap. Mana tu mat? Kata mak kita. Apa nak pergi ke ni sekejap, sungai, kata. Dia mandi sungai, rupa-rupanya terojun dalam sungai tu. Sambil-sambil terojun, dia minum pula sikit. Bukan ada siapa tahu pun, kan? Tak ada siapa tahu, kan? Menyelam sambil minum air. Itu yang timbul istilah tu. Maknanya tuan-tuan perempuan, mandi di kolam renang atau berenang di sungai atau di laut sekalipun tidak membatalkan puasa. Cuma kalau kita berendam terlalu lama, ini timbul makruh. Sebab kena ingat, kita berpuasa ni adalah untuk kita bersusah-susah, merasakan kesusahan. Nikmat Allah bagi dah dekat 11 bulan. Sebulan je Allah pinjam untuk kita. Sebulan aja untuk kita rasa. Kalau biasa kita bersenang-senang lama berendam dalam air, tapi kali ini apa salahnya kita bersusah-susah sikit? Sebab memang puasa itu sendiri maksudnya menahan diri. Menahan diri daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa ataupun mengurangi pahala puasa tersebut. Itu kita kena faham. Baik. Soalan seterusnya. Saya ni Ustaz memang setiap hari memakai celak. Bolehkah memakai celak mata ketika berpuasa? Ada orang suka pakai celak, dan sunnah Nabi juga pakai celak mata ni, kan? Memakai celak mata tidak membatalkan puasa. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW pun pernah memakai celak pada bulan Ramadan ketika dalam keadaan berpuasa. Maksud hadis daripada riwayat Ibn Majah. Yang seterusnya, antara kaedah perubatan ialah berbekam Ustaz. Barobakab mim, berbekam, bukan birok bikum. Ada khatib baca khutbah, dia kata, sedang Jumaat sekalian, marilah kita sama-sama kita menunaikan sunnah Nabi SAW. Antaranya birok bikum, gitu. Makmum hari Jumaat hari itu dia pening kepala. Apa pula birok bikum? Tak pernah kedengar birok bikum, kalimah ni sunnah Nabi. Birok bikum apa ke dia? Cek teks khutbah tu, rupanya barobakab mim, berbekam. Itu selingan je lah. Antara kaedah perubatan ialah berbekam. Ada orang kata berbekam membatalkan puasa. Ada orang kata lah, tak tahulah mana yang mengatakan tu. Dia kata batal puasa. Baik. Berbekam ialah proses mengeluarkan darah kotor daripada badan atau kepala, mengikut kaedah yang ditentukan. Jadi Nabi SAW sendiri berbekam ketika dalam keadaan berpuasa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, wahtajama wa huwa sha'im.
Dan Nabi SAW berbekam sedangkan baginda berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Maknanya berbekam dalam bulan Ramadan ni, sedangkan Nabi pun berbekam dalam bulan Ramadan, maka diperbolehkan untuk kita berpegang dan tidak membatalkan puasa kita. Walau bagaimanapun, adalah lebih baik seandainya kalau kita menangguhkan proses untuk berbekam itu, daripada kita buat pada waktu siang hari, kita tukar dia tunggu pada waktu malam hari. Pasal apa? Sebab kalau kita buat waktu siang, dah lah memang kita ni berlemah-lemah dalam keadaan berpuasa. Jadi kita seolah-olah menambahkan lagi kelemahan diri kita itu kerana mengeluarkan darah tadi. Wallahualam. Baik, soalan seterusnya. Ustaz, ada juga orang yang sakit gigi dalam bulan Ramadan. Biasalah sakit gigi. Maklumlah sakit gigi ni kadang-kadang menusuk-nusuk. Memang ajinya ya. Bolehkah dicabut gigi ketika berpuasa? Ada orang teragak-agak ni. Aduh, sakit. Kenapa tak cabut gigi? Takut batal puasa, Ustaz. Cabut gigi kan batal puasa. Ni kita kena faham. Menyelusuri jalan ilmu. Mencabut gigi tidak membatalkan puasa. Tetapi kena berhati-hati kerana suatu prosedur untuk mencabut gigi tersebut, supaya berhati-hati jangan sampai tertelan darah ataupun ubat yang dibekali untuk ketika proses melakukan pencabutan gigi tersebut. Berhati-hati, jangan sampai tertelan darah, jangan sampai tertelan ubat, bius dan sebagainya. Kerana kalau kita tertelan ataupun kita memang kita yang nak cabut gigi tu, jadi kita dah kena faham, kena alert, ada awareness di situ, kena berhati-hati jangan sampai darah tu masuk dan ubat-ubatan tersebut masuk. Kalau dia masuk, maka membatalkan puasa kita. Sekali lagi, seandainya kalau nak cabut gigi juga, kalau misalkan tak boleh tahan sangat, tak apalah kita buat. Tapi kalau boleh tahan lagi, kita buat pada waktu malam. Tertelan pun tak membatalkan. Tapi Islam ni inna dina yusrun. Islam itu mudah. Jangan memperpayahkan. Kalau misalkan kita dah tak boleh tahan, kita cabut je lagi gigi waktu siang. Tapi berhati-hati, jangan sampai tertelan ubat atau darah. Baik, soalan seterusnya. Kalau jima', Ustaz, ini jima' bukan ijma'. Kalau ijma' ini kesepakatan alim ulama'. Kalau jima' ini persetubuhan yang halal suami isteri, itu jima'. Kalau jima' tidak halal ketika berpuasa, macam mana kalau ringan-ringan saja, Ustaz? Contoh, mencium dan memeluk pasangan kita. Ini perkara yang berlaku kadang-kadang. Naknya pula dalam zaman-zaman PKP ni, masing-masing tak ada kerja, duduk kat rumah. Jadi yang ada orang rumah. Macam mana nak buat, kan? Jadi kita tengok dia ni, hang tengok aku tengok hang tengok aku tengok hang. Kan? Kadang-kadang saja nak bagi punca je. Aku tak kata, kan? Tak kata kat dia tak kata. Kita tak kata kat dia tak kata kat kita. Lah saja nak buat punca je tu. Kan? Maksudnya, kalau jima' tidak halal ketika berpuasa, tetapi bagaimana kalau ringan-ringan saja? Macam ada cerita lawak dulu. Siapa rasanya ada dialog tadi kata, ringan-ringan tak ada. Astagfirullah. Ni dialog ni bukan dalam satu hair juga. Ni dialog ni macam-macam hair, kan? Itu ikut penulis skrip lah, kan? Tak apalah, tulislah skrip yang baik-baik, kan? Yang membina, insya-Allah. Kalau ringan-ringan saja, contoh mencium atau memeluk pasangan itu, maka jawapannya Nabi SAW pernah mencium dan memeluk isterinya. Tetapi ini khusus untuk orang yang mampu menahan nafsunya. Kena ingat, babe, bagi orang yang tahu indikator nafsu dia, walaupun dia beringan-ringan dengan orang rumah dia, mungkin dia peluk saja sambil tengok televisyen, mungkin dia cium-cium saja sambil tengok televisyen. Sebab kalau setakat dia yang memang dia tahu, aku ni takkan go beyond daripada itu, go furthermore ke depan daripada itu,
Tak, aku tahu aku sedang berpuasa. Kata orang cium manja dan pelukan manja lah. Bukan makna kata pelukan nafsu atau ciuman yang nafsu. Maka tidak mengapa. Sebab Nabi pun pernah berbuat begitu kepada isteri baginda. Tapi jika kerana ciuman pelukan itu boleh menyebabkan perkara lain berlaku, seperti keluar air mani dan jima, maka ciuman atau pelukan itu tadi menjadi haram. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbalu wa huwa sha'imun walakinnahu kana amlakakum liirbihi." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kama qala. Hadis riwayat Bukhari bermaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium isterinya ketika berpuasa, akan tetapi baginda mampu mengawal nafsunya. So kalau anda di luar sana mampu mengawal nafsu anda sebagaimana contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafadhal, tak ada masalah. Tapi kalau kita ni jenis kulit bawang, hentikan yuk. Tapi itulah ceritanya tadi ya. Baik. Dan seterusnya insya-Allah. Soalan terakhir kita untuk sesi kali ini insya-Allah. Ustaz, saya berjunub Ustaz. Berjunub ni dalam hadas besar lah. Maknanya hadas besar mungkin kerana dia bermimpi, kan? Ataupun mungkin kerana dia bersama dengan isteri ni, maka dia berjunub. Tapi dia berjunub kerana menunaikan tuntutan suami isteri pada malamnya. Dalam kes ni dia bersama dengan isteri dia pada malam hari, tapi tak sempat mandi sampai waktu subuh masuk. Bila dah bersatu tu keletihan. Bila dah keletihan, tertidur dua-dua. Tahu-tahu bangun, matahari dah mendahului mereka berdua. Bangun-bangun, mak pun bangun. Matahari dah naik, subuh pun lebuh, mandi belum lagi. Malam tadi bersama, dia pun bangunkan bini dia. Yang bangun, yang bangun. Kia pun bangun. Kia tengok. Nyata bang. Matahari dah naik. Lantok je lah bang, matahari naik. Itu kerja, memang dah rupa itu, memang dia naik hari-hari pun. Tak ceritanya kita ni, apa kita bang? Kita ni bulan puasa. Yalah puasa je lah bang. Malam tadi kita bersama. Saya tak iya juga je bang. Ni abang selalu pergi dengan ceramah kuliah ni. Takkan Tok Guru tak pernah khabar apa jawapan ni. Aku pergi lah juga, tapi kadang banyak bersandar kat tiang, kadang tertidur. Saya tak tahu, blank. Nak buat macam mana? So, macam mana dalam keadaan macam tu, kita dah berniat puasa dah malam tadi, tapi dah bersatu dan tak mandi junub terlepas subuh, matahari pun dah naik, mungkin waktu duha baru terbangun. So masih berjunub. Jangan pula mak tengok Kia tengok mak. Pasal begitu tengok, halas mak pun pegang tangan Kia pun pegang tangan mak. Dia pun letak tangan tinggi-tinggi, angkat kopi ni, kata menyanyi lagu apa, kita serupa tak payah puasa. Kira tak nak puasa je kerja kita ni. Jadi berhati-hati. Sebenarnya, ni semak jawapannya. Masih berjunub ketika waktu subuh masuk. Waktu subuh dah masuk, masih berjunub, tidak membatalkan puasa pasangan tersebut. Maklumlah, bukan senang nak mandi wajib sebelum subuh tu, kadang-kadang bukan main sajwa. Sebab kata orang Negeri, bukan main sajwa. Sejuk berbenar. Tetapi hendaklah disegerakan mandi junub tersebut untuk menunaikan solat subuh. Di samping ada hadis yang menyebut, la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun wala kalbun wala junub. Malaikat tidak masuk ke rumah yang ada padanya patung, anjing dan orang yang sedang berjunub. Hadis riwayat Abu Dawud. Maknanya, biarlah puasa kita ni dimulakan dalam keadaan bersih daripada hadas besar ataupun hadas kecil.
cantik bro sis kan. Jadi insya-Allah taala apapun jawapannya tadi maka tidak ada menjadi masalah. Cuma jangan dibiarkan tak mandi. Kalau boleh segerakan disegerakan. Tapi tidak membatalkan puasa. Wallahu taala alam. Insya-Allah kita bertemu lagi di masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.